Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali di tugasan kedua bersama saya Nu'ana Syuhada binti Din. Tajuk tugasan kedua saya adalah berkenaan dengan tawaf wada. Saya akan bacakan kepada 4 bahagian. Yang pertama, pengertian tawaf wada. Yang kedua, hukum melakukan tawaf wada. Yang ketiga, cara melakukan tawaf wada. Dan yang keempat adalah berkenaan isu berbangkit ataupun contoh situasi ketika melakukan tawaf wada. Okey, kita pergi pada poin yang pertama, iaitu pengertian tawaf wada. Apa itu tawaf wada? Tawaf wada ini adalah ibadah mengelilingi Baitullah sebanyak 7 pusingan bagi membesarkan Allah SWT kerana berpisah dengan Baitullah di Mekah. Ada 2 sebab mengapa kita perlu melakukan tawaf wada. Yang pertama, melakukan perjalanan melebihi 2 mahalah, walau perjalanan musafir itu adalah kembali ke Mekah, tetap juga kita perlu melakukan tawaf wada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kerana kembali ke tanah air. Kita sebagai rakyat Malaysia daripada Mekah pulang ke tanah air kita. Dan tawaf wada ini juga dikenali sebagai tawaf selamat tinggal. Seterusnya kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu hukum melakukan tawaf wada. Antara dalil disyariatkan tawaf wada ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah SAW menyebut, orang yang mengelilingi tanah haram Mekah kerana melakukan haji dan umrah diperintahkan untuk menjadikan tawaf di Kaabah sebagai amalan terakhir, kecuali diringankan bagi wanita yang haid. Jadi di sini hukum tawaf wada ini adalah wajib. Berdasarkan dalil ini, berdosa tinggal tanpa keuzuran dan akan dikenakan dam. Namun, syariat memberi kelonggaran kepada mereka yang terhalang dalam melakukan tawaf wada ini. Golongannya seperti mana? Yang pertama, perempuan yang haid ataupun bernifas. Yang kedua, orang yang sakit berat yang sukar untuk bergerak. Yang ketiga, orang yang berhadas. Sebagai contoh, mereka memakai tiub kencing. Dan yang keempat, orang yang bimbang ketinggalan teman ataupun kenderaan pulang. Dan yang kelima, orang yang bimbang keselamatan dirinya akan terancam. Ini antara 5 lah kelonggaran yang dibenarkan. Dipendekkan untuk poin yang kedua ni, iaitu hukum melakukan tawaf wada ini adalah wajib melakukan tawaf wada, berdosa tinggal tanpa keuzuran dan akan dikenakan dam. Okey, itu untuk hukum melakukan tawaf wada. Dan kita pergi kepada poin yang ketiga, iaitu cara melakukan tawaf wada. Ada 3, iaitu sebelum, semasa dan juga selepas. Kita pergi pada sebelum. Sebelum melakukan tawaf wada, jemaah perlulah selesai memberi sebarang keperluan yang ingin dibawa pulang. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah perlu selesai membayar bayaran yang wajib seperti hutang dam, hutang fidyah dan sebagainya. Yang ketiga, jemaah perlu bersedia ke masjid sejak awal untuk melakukan tawaf wada dalam keadaan bersih dan juga suci. Dan seterusnya, jemaah perlu ambil gambar untuk jadikan kenang-kenangan. Andai kata ingin untuk jadikan kenang-kenangan, maka perlu ambil gambar sebelum melakukan tawaf wada. Okey, itu keadaan sebelum melakukan tawaf wada. Semasa melakukan tawaf wada pula, kita perlu pasang niat untuk bertawaf. Saja aku melakukan tawaf wada sebanyak 7 pusingan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan tawaf seperti mana biasa dengan mematuhi syarat saf tawaf. Tidak perlu memakai pakaian ihram. Cukup kita menutup aurat dengan sempurna. Sunat untuk kita berdoa panjang setelah selesai solat sunat tawaf, dan juga sunat untuk kita minum air zam-zam sepuas-puasnya sebelum pulang ke tanah air kita. Itu semasa. Dan juga selepas melakukan tawaf wada juga. Okey, ini perlu dititikberatkan oleh jemaah. Yang pertama, bersegera meninggalkan Masjidil Haram dan kembali ke penginapan untuk menaiki kenderaan. Tidak boleh melakukan solat sunat lain selain daripada solat sunat tawaf sahaja. Tidak boleh menunggu waktu solat fardu masuk walaupun waktu menghampiri. Dan juga tidak boleh berseronok-seronok untuk mengambil gambar. Tidak boleh beli barangan juga, kecuali keperluan pulang sahaja. Sebagaimana contoh, ubatan ataupun makanan ataupun minuman. Ada kata dah pulang ke penginapan, bas sudah tersedia, maka bersegeralah kita untuk naik ke kenderaan tersebut. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah isu berbangkit ataupun contoh situasi. Okey. Yang pertama, sebagai contoh situasi yang pertama,
Ada yang bertanya, adakah hukum tawaf wada ini wajib ataupun sunat sahaja bagi umrah wajib dan umrah sunat? Yang pertama, jawapannya adalah wajib. Seperti mana yang saya huraikan dalil sebentar tadi. Dan soalan yang kedua, bolehkah jemaah menunggu waktu solat masuk selepas tawaf wada ini? Tidak boleh jawapannya. Namun, sekiranya tidak sempat keluar daripada kawasan masjid dan ketika itu muazzin sedang melaungkan iqamah, maka dibenarkan untuk jemaah bersolat fardu bersama-sama dengan imam. Berapa lamakah masa untuk menunggu kenderaan di penginapan yang dibenarkan oleh syarak? Okey, di sini mengikut pandangan syarak tidak ada masa yang ditetapkan. Ianya bergantung kepada tempat, bergantung kepada kesukaan melakukan tawaf tersebut dan juga bergantung pada masa kenderaan tiba di penginapan. Jika keadaan hingga menyebabkan terpaksa bermalam semula, maka hendaklah diulangi semula tawaf wada tersebut. Itu keadaannya lah. Sekian 4 poin yang sempat saya kongsikan dengan serba sedikit dengan keterbatasan waktu yang ada ini, itu mengenai tajuk tawaf wada. Semoga bermanfaat buat pendengar sekalian. Anda ada kesilapan, mohon tunjuk ajar dan perbetulkan. Sekian dulu daripada saya, bakal mutawifah anda Nur Ana Syahda binti Din. Sama-sama doakan perjalanan saya, insya-Allah. Assalamualaikum.